This call is now being recorded. Okay. So saya tengok attendance kalau dekat meet ni memang selalunya tak akan penuh. Okay. Walau bagaimanapun saya berprasangka baik saja, mungkin ada yang tak boleh masuk betul-betul. Jadi sila tengoklah pada YouTube saya tu ya, link yang saya dah bagi untuk selesaikan kerja-kerja awak. Okay, so kita nak sambung chapter 5. Okay, previous lesson kita tengok Ustaz, previous lesson sampai mana. Previous lesson sebab banyak perkara yang berlaku, kita takut terlupa. Okay, so previous lesson kita dah sampai dekat E. Okay, maksudnya awak dah belajar beberapa formula. Okay, antaranya kita dah belajar Boyle's Law, PV ni, P1, V1 ni. Kemudian dah tahu juga Charles Law. Kemudian dah tahu Avogadro's Law, Combined Gas Law. Combined Gas Law ni adalah kita combinekan saja, dia tak ada definition. Kemudian belajar Ideal Gas Law. Okay, Ideal Gas Law dah buat beberapa calculation. Dan kita juga dah modify Ideal Gas Equation ni kepada density punya sebutan. Okay, so hari ni nak sambung lagi calculation dia. Dan kalau sempat kita masuk Dalton's Law. Sebab calculation untuk ideals ni sangat banyak, pattern dia macam-macam. So kita try lah semua pattern. Okay, last hari tu sampai sini. Okay, so tengok yang ni. Last hari tu sampai sini. Kita dah masuk. Okay, next is kita nak masuk, ini soalan tutorial tutorial yang ketiga. Soalannya adalah calculate number of nitrogen atoms in a container of volume dia 0.5 liter, suhu dia 0 degree C, pressure dia adalah as given dalam bentuk Newton per meter. Okay, so yang ini adalah cara kita nak selesaikan, kita nak cari number of nitrogen. Number of nitrogen ni maksudnya kita kena tahu bilangan mol lah, lepas tu baru darab dengan Avogadro. Okay, so dia punya main adalah nak cari bilangan mol dulu. Kemudian kita ada volume, kita ada temperature dan kita ada pressure. Okay, so disebabkan maklumat yang kita ada adalah PV&T, maka kita kena guna PV equals to nRT. Dia lebih sesuai lah sebab dia ada semua maklumat yang kita nak. Okay, so cuba awak cari sekarang ni number of nitrogen atoms. Okay, cuba kira. Saya bagi dalam beberapa minit saja. Cepat sikit. Nak cari apa ni? PV sama dengan nRT. So nak cari N kan? N sama dengan PV over RT. Okey, sekarang ni awak punya P adalah dalam bentuk Newton per meter. Maka perlu tukar tak sebutan dia kepada ATM? Perlu tukar tak? Perlu. Okay, so sila tukar. Okay, macam mana nak tukar is dia macam ni. So kita tahu 101,325 Newton per meter setara dengan 1 ATM. Okay, mana saya dapat nilai ni? Nilai ni daripada constant values. Okay, alright. Kemudian, so kalau kita ada 101,000 Newton per meter sama dengan berapa ATM? Okay, kirakan. Maksudnya cara nak buat, ambil nilai yang kita nak cari ni, okay, bagi dengan nilai di atas, kemudian darabkan dengan 1. So saya akan dapat 0.99 ATM jawapan dia. Okay, ingat ya, nilai ini diambil daripada constant values. Nanti ada yang tanya ni. Okay, dalam buku tutur. Right.
So dah dapat nilai ATM, so kita boleh masuk kejap lagi. Volume kita dah ada dalam liter. R kita adalah constant. So carilah pressure kita 0.99 ATM. Volume 0.50 liter. dm3 tu adalah liter. Bahagi dengan 0.08206 liter ATM per mol per Kelvin darab dengan 0 degree C tukar kepada Kelvin, dia akan jadi 273. So 273 K. Okay, kirakan berapa bilangan mol? Okay, Madeline, berapa bilangan mol awak dapat? 0.02. Ambil panjang sikit. At least 3 decimal places. 0.022. Okay. 0.022 mol N2. Okay, saya nak advise apabila kita buat pengiraan, kita kena ambil sekurang-kurangnya 3 decimal places untuk pengiraan di peringkat awal. Jangan kita round off lagi. Mesti ambil lebih daripada 2 decimal. Biasanya 3 lah. Okay. So then itu belum jawapan akhir lagi sebab kita baru cari bilangan mol. Kita nak number of nitrogen atom. Okay. So atom nitrogen ni dia adalah N2. Okay, dia N2 bermaksud dia ada 2 nitrogen. Okay, so saya boleh buat macam ni. 1 mol nitrogen molekul. Nitrogen tu dalam bentuk molekul kan. Kalau kita buat macam ni, dia adalah 1 molekul. So 1 molekul ni 1 kali Avogadro. Tapi dalam nitrogen ni dia ada 2 N. So 2 kali Avogadro. Ini molecules. Boleh beza kan? Ini adalah atom. Okay, darab siap-siap 2 kali, ini kalkulator. 2 kali Avogadro berapa? 1.2 kan? Okay. 1.204 darab 10 kuasa 23 atoms. Sebab dalam satu molekul ada 2. So kita ambil 2 darab Avogadro. Jelas kan? Sebab kita nak atoms bukan molekul. Okay. So itu adalah nilai asas dia. 1 mol banyak tu. So kalau kita ada 0.022 mol N2, berapakah atomsnya? Okay. So sama juga apabila kita buat perkadaran. So saya akan ambil apa yang saya nak cari. Bahagi dengan asasnya, basic dia. Okay, darab dengan atom yang saya nak tadi. Okay, dia ikutlah setengah orang lain cara kira dia kan. So saya cancel macam ni, so saya dapat unit di atoms lah. So jawapannya adalah 2.65 darab 10 kuasa 22 atoms. Okay, dapat jawapan dia. Alright. Boleh ya, semua dapat? Okay, dah? Dah, okay. Next is, kita pergi kepada soalan berikutnya. Tadi soalan 3A, sekarang kita pergi kepada 3B. Okay, soalannya adalah, what is the volume of oxygen gas at STP required, dia nak volume for the complete combustion of 2000 milliliter of CH4.
Okey, kalau kita tengok maklumat yang ada dalam soalan sangat terhad, iaitu awak cuma awak nak cari apa? Nak cari volume of gas. Okey. Nak cari volume berapa? Kemudian dia bagi volume saja. Okey, dia bagi volume saja. Itu pun volume untuk oksigen. Oksigen. Yang dibagi dekat sini, ini volume of CH4. Ini volume, kita nak cari volume oksigen given volume of CH4. Given. Okay, maksudnya kita kena buat perkadaran lah ni. Okay, dan maklumat seterusnya adalah nak cari volume pada STP. Okay, STP ni bermaksud standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure. Okay, standard temperature and pressure ni dia ada nilai dia. Okay, iaitu dia akan buat eksperimen tu dalam keadaan 1 atm. Okay, nilai ni kena hafal lah kalau STP 1 atm 22.4 liter dan 0 degree C. Ini adalah value pada STP. Jadi kalau dia kata STP, awak dah tahu pengiraan awak nanti akan gunakan 1 atm. Macam tu. Okay. Ada satu lagi kita panggil dia RTP. Okay. RTP ni adalah room. Bilik lah room. R-O-O-M. Room temperature and pressure. So nilai dia berbeza daripada STP iaitu 1 atm. Ini catat 1 atm 24 liter dan 25 degree C. Ni pada RTP. Okay, so kita nak soalan ni pada STP. Alright, so kita nak cari volume pada STP. Okay, jadi kita ada maklumat untuk CH4 tapi nak cari oksigen, maka kita kena buat perkadaran. Therefore, kita kena buat perkadaran untuk combustion. CH4 tambah oksigen menghasilkan carbon dioxide dan water. Kenapa saya buat equation ni? Sebab dia adalah combustion. Okay, pembakaran. Okay, so kita balancekan hidrogen 4. So sini kena ada 2. Carbon dah cukup. Oksigen sebelah sana 4. So sini kena darab 2. Okay, so balance lah. So sekarang ni kita nak cari berapakah volume untuk oksigen. Okay, kita ada volume of CH4. Tapi kalau kita nak buat perkadaran, kita tak boleh buat perkadaran volume. Kita kena buat perkadaran dengan menggunakan konsep mol. Kena buat perkadaran mol kan. Jadi kena tahulah berapa, ini tulisannya given. Given dia adalah 2000 liter. Berapa bilangan mol dekat sini? Berapa bilangan mol of CH4? Ini banyak sikit kira dia ni. Mol CH4 sama dengan berapa? Okay, kenapa nak tahu mol CH4? Sebab berdasarkan mol baru kita boleh buat perkadaran. Kalau kita tak tahu mol, kita tak boleh buat perkadaran. Okay, so kita kena selesaikan dulu dengan cara mencari mol CH4. Okay, cuba cari mol CH4. Mol CH4 pakai STP punya value lah, pakai PV NRT. Okay, PV sama dengan NRT. Nak pakai perkadaran pun boleh ni, tak apa kita pakai PRV NRT dulu nah. Mol CH4 sama dengan PV over RT. P1 volume 2 sorry saya baru perasan. This is cm cube. Cm cube maksudnya mililiter. Nah, so kalau cm cube maksudnya ini 2 liter lah.
Okay, ni adalah 2000 ml. So kita nak tukar pada liter kan, 2 liter bahagi 0.08206 darab, temperature adalah 0 degree C tambah 273 jadi 273. Okay, mol CH4 nak kira dapat berapa? Kosong point 089. Okay, thank you. 0.089 mol CH4. Okay, baru CH4 punya. Tapi kita nakkan volume of oxygen kan? So kita pun buat perkadaran. From equation, okay, 1 mol CH4 berkadaran dengan 2 mol oksigen. Okay, kalau awak ada 0.089 mol CH4, berapakah mol of oksigen? Kira. Kosong point 178. Okay, thank you. 0.178 mol oksigen. Okay, so kita dapatlah mol oksigen tapi kita bukan nak mol, kita nakkan volume. So saya teruskan lagi. Okay, keadaan STP ni semua berlaku dalam keadaan 1 mol nah. Semua berlaku dalam keadaan 1 mol. So kita tahu dah bahawa 1 mol oksigen pada STP berkadaran dengan 22.4 liter. Ini asas dia saya ambil dari sini. Okay, kenapa saya buat hubungan mol dengan liter? Because kita ada bilangan mol. Okay, dan kita nak tahu berapakah volume dia. So kita buat hubungan antara mol dengan liter. Okay, dan ini saya ambil dalam keadaan STP sebab 1 mol setara dengan 22.4 STP. Okay, so kita ambil lah mol oksigen tadi 0.178 mol oksigen, berapakah liter ni? Okay. Okay, mungkin awak terfikir kenapa kita nak kira bilangan mol untuk oksigen? Kita perlu kira sebab kita diberi maklumat tentang tentang CH4. Okay, maksudnya nilai oksigen bergantung kepada mol CH4. Sebab tu kita kena buat perkadaran. Okay, so kirakan berapakah value dia? Berapa nilai? $3.99. 99 liter. Betul. Okay, 3.99 liter. So ini jawapan akhir dia lah. Liters of oxygen. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada banyak step. Step pertama kita gunakan PBNRT. Step kedua kita buat perkadaran. Step ketiga kita buat lagi sekali perkadaran. So maksudnya ini kita panggil dia peringkat analisis. Okay, di mana soalan tu bukanlah kita boleh ambil je information terus masuk formula directly dapat. Tak. Ini soalan ni memerlukan awak analyse apa maklumat dia. Dia bagi benda lain, dia suruh cari benda lain. Okay. Okay, seterusnya soalan nombor 5. Okay, baca dulu nombor 5 ni. Saya tengok ada yang masuk tadi. Sekejap Okay, soalan nombor 5. A group of matriculation student carried out an experiment to determine, okay, dia nak buat apa? Dia nak determine relative molecular, tak nampak, molecular mass, okay, of gas Z.
The table shows the results obtained from the experiment conducted at 25 degrees C. Okay, so apa maklumat yang ada dalam table? Kita ada pressure dan juga density. Pressure dan density. Simbol ni simbol rho lah, density. Macam mana tulis rho? Macam tu. Okay. Okay, soalannya adalah by plotting. Plotting ni maksudnya kena guna kertas graf. Okay, nanti awak kena lukis di atas kertas graf, lepas tu submit dalam Telegram channel nanti. Okay, by plotting an appropriate graph, determine relative molecular mass of gas Z. Okay, ini biasa kita buat eksperimen lah ni. Okay, ini cara-cara dia. Dengar betul-betul. Okay, caranya adalah kita nak buat graf. Kita nak cari molar mass. Okay, nak buat graf cari molar mass dan kita ada maklumat tentang pressure dan juga density. Okay, soalan saya, kita ada 3 maklumat, pressure, density dan nak cari molar mass, 3 benda. So daripada tiga variables ni, okay, ada satu formula yang menghubungkan ketiga-tiganya. Apa formula dia? Apa formula yang menghubungkan 3 variables ni? Cuba semak dekat muka surat depan. Dia adalah formula yang diterbitkan, bukan formula basic. Cuba bacakan. Apa formula dia? Rho. Okay, cuba bacakan apa formula dia. Rho equal to Kuat sikit tak dengar? Rho equal to P kali dengan MR bahagi dengan RT. Okay, thank you. Betul. So dia adalah density sama dengan PMR bahagi RT yang kita terbitkan, derivekan daripada formula PV equals to nRT. Okay, so yang ini kalau kita nak subjekkan density dekat depan. Okay, katakanlah kita tengok pressure di atas. Okay, bila kita nak buat graf, dia mesti ada paksi X dan paksi Y. Jadi awak kena decide siapa akan jadi X, siapa akan jadi Y. Dalam kes ni, katakan pressure yang saya baca dulu, saya nak dia akan jadi Y. Okay, so saya kena modify lah. Okay, tengok saya modify. Saya letak P dekat depan. P sama dengan rho RT per MR. Okay, awak boleh gunakan yang pertama ataupun yang kedua. It depends pada awak siapa awak nak jadi Y dia. Okay, katakan saya nak guna nombor 2 lah. Okay, sebab pressure dia duduk atas. Biasanya pressure kita ambil dia sebagai Y. Okay, so saya kena modify. Saya kena gunakan formula ini, matchingkan dia dengan Y sama dengan MX tambah C. Okay, so kita tahu maklumat yang kita ada ni, kalau kita nak ambil pressure sebagai Y, maka density akan jadi X. Okay, so kita modify dia. Okay, let's modify. P sama dengan RT over MR rho tambah kosong lah. Okay, so dia akan jadi Y kita adalah P. Okay, X kita adalah density. Okay, M kita adalah RT per MR dan dia adalah lalu dekat origin kosong. Okay, so daripada sini, kenapa saya modify macam ni? Sebab P ni kat depan kan. So benda yang kita ada tu akan jadi kita punya data, which is pressure dan juga density. So kita kena jadikan dia Y, ini akan jadi X. Maka sebutan yang ini akan jadi dia punya M. Okay, jadi apabila kita plotkan graf, ini adalah teori kita lah, jangkaan kita apabila kita plot graf berdasarkan teori formula ni. Okay, ini adalah pressure ATM. Okay, ini adalah density dalam unit gram per liter. Okay,
So graf dia nampaknya positif kan sebab tak ada negatif pada M. So dia akan lalu origin macam tu. Okay. Right. So macam mana kita nak cari dia punya MR? Okay, kita tengok dekat sini. Siapakah M kita? M sama dengan, tengok sini nah. Ni nah, M ni. Okay. M sama dengan RT per MR. Maksudnya sekarang ni, M ni adalah daripada gradient. Maka awak kena cari gradient lah. Cari gradient dekat sini, kirakan dia punya M. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Dapatkan nilai M. Nilai M tadi replace di atas. Okay, replacekan nilai M di atas. Kemudian nilai R adalah constant 0.08206. Nilai T adalah 25 degree C tukar kepada 298 lah kan. 25 tambah 273. 298, okay. Bahagi dengan MR yang kita nak kena cari. So daripada situ dapatlah jawapan dia. Okay, so dapatlah MR awak dalam unit dia apa. Okay, itu cara kita cari berdasarkan graf. Okay, right. So sekiranya awak nak gunakan yang pertama, proses dia sama juga. Cumanya awak punya M tu akan jadi maybe MR over RT. Dia terbalik lah. Dia terbalik dari segi susunan dia punya formula. Tapi sama saja. Okay, my advice is kita ambil pressure sebagai 1. Lebih mudah. Okay, so yang ini saya nak awak buat. Okay, saya tandakan dekat sini. Okay, ini adalah teorinya. So saya nak awak buat kejap lagi. Dan hantar lepas kelas lah. Okay, saya bagi masa. So yang ini saya nak plot di atas kertas graf nah. Cari kertas graf. Okay, plot di atas kertas graf. So saya nak tengok plotting graf yang betul. Kena ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5 titik. And then garis lurus. Dalam exam biasanya kita akan capai garis lurus. Jarang kita capai garis yang bengkok ke apa ke. Kemudian ada benda ni, ada cara gantian nilai dan apa jawapan akhir. Okay, yang ni kena hantar. Nanti saya beritahu bila. Okay, ada apa-apa nak tanya untuk graf? Madam, ulang madam. Ulang apa tau? Bagaimana? Yang nak hantar tu. Okay, so nanti bila awak, ini adalah kerja awak ya. Okay, kerja awak adalah untuk plot graf. Okay, ni plot graf atas kertas graf. Okay, kertas graf yang warna hijau tu lah. Okay, untuk yang tak ada kertas graf, sila cari kertas graf. Okay, untuk yang boleh plot atas awak punya tablet tu, ikutlah as long as kertas graf. Okay, plotkan mesti pressure lawan density. Okay, sebab kita dah bincang. So pressure lawan density. Kena ada 5 data Kena ada 5 dot dekat sini. 5 point. 1, 2, 3, 4, 5. Garis dia lurus. Saya nak awak cari dia punya gradient. Macam saya tunjuk ni. Pengiraan dia. Ada gradientnya, ada formulanya, ada gantian nilai dan berapa MR dia. Okay. Yang ni awak kena cuba buat. Okay, saya bagi siap-siap nilai teori. Nilai yang saya terima. Okay, nilai teori dekat sini saya nak lebih kurang 57 gram per mol. Okay, awak cubalah. Kalau awak tak dapat nilai ni bermaksud something wrong with your graph. Okay, ini nilai yang awak kena capai. Biasanya kita buat eksperimen, kalau dapat 57 ni betul lah. Kalau tak dapat maksudnya eksperimen awak bermasalah. Okay. So bila nak kena hantar, saya akan bagi tahu kemudian. Tapi wajib semua orang kena hantar. Saya tak pilih-pilih nama. Right. Okay, seterusnya. Masuk ni. Okay, kita ada apa-apa nak tanya tak dekat situ? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita nak ada mesej. Madam, Ya. nak tanya yang skala tu kena buat skala genap ah. Tak ada skala ganjil, kena buat ikut yang ni ke? Skala?
Skala ikut awak lah. Awak fikirkan skala yang sesuai. Saya nak jawapan 57 je. Okay. Okay. Sebab fizik dah ajar kan skala yang paling sesuai semua kan. Macam kimia dia more tu dia nak tengok skala yang baik memenuhi 3/4 muka surat, garis lurus dan nilai yang mematuhi nilai range. Macam tu. Okay. Dia tak, maksudnya kimia punya graf is macam tu sajalah, dia tak terlalu detail pada skala dan sebagainya. As long as awak dapat saja. Okay, berdasarkan skala tu tengok balik fizik. The best way untuk jarakkan nilai awak macam mana. Okay, right now? Okay, so seterusnya, okay, kita dah habis bahagian ideal gas equation selesai. Sehingga kepada kita nak plot graph. Okay, seterusnya kita nak masuk Dalton's law. Okay, next is Dalton's law. Dalton's law. Okay. Dalton's law kata apa? Dalton's law kata dia bincang tentang partial pressure. Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure states that, okay, kat sini lah. Total pressure of a mixture of non-reacting gases is the sum of the partial pressures of all components in the mixture. Okay. Partial pressure tu apa? Partial pressure adalah pressure of individual gases in the gas mixture. Okay, maksud dia macam ni. Okay, kita pemudahkan ayat tu. Kita tengok Okay, dia kata, katakanlah dalam satu bekas, okay, kita ada satu tangki. Okay, satu bekas kita ada gas A dan juga gas B dan juga gas C. Ikutlah berapa banyak dia nak campurkan. Okay. Dan setiap gas A, B dan juga C ni adalah sejenis non-reacting gases. Di mana kalau dia bercampur, dia akan menjadi juga diri dia sendiri. Dia kekal lah bila dicampur dengan A, dengan B, dengan C, dia masih mengekalkan sifat A dia. Dia tak react lah, non-reacting gases. Okay. So partial pressure adalah, dalam bekas ni, A ni dia akan ada pressure ke atas A, B ada pressure terhadap B sendiri, C ada pressure dia sendiri. Pressure A adalah untuk molekul A, pressure B untuk molekul B, pressure C untuk molekul C. Itu kita panggil partial pressure. Pressure terhadap molekul itu, pressure terhadap gas tu, partial pressure. Pressure of individual gases. Okay. So Dalton's kata total pressure, okay, total pressure adalah jumlah keseluruhan partial pressure. Maksudnya kalau kita nak tahu berapakah P total dalam bekas, kita jumlahkan. P total sama dengan pressure A tambah pressure B tambah pressure C. Itu maksud Dalton's. Okay. Pressure total adalah sum tu jumlahkan. Sum of total partial pressures. Depends lah. Kalau dalam bekas tu ada 3 gas. Kalau dalam bekas tadi hanya ada 2 gas, A dengan B, maka P totalnya adalah PA dan PB sahaja. Okay, bergantung kepada gas yang ada dalam tu. Sebab tu dekat sini, dia buat dot-dot-dot ni menunjukkan it depends on the component in the mixture. Okay, jelas nah? Okay, itu adalah partial pressure. Dalton's kata. Okay, hafalah ayat Dalton's ni, senang je. Dalton kata total pressure adalah jumlah keseluruhan partial pressures. Okay, seterusnya Dalton's pressure ni dia melibatkan calculation. Okay, dan calculation dia ni ada 2 bentuk. Saya ceritakan yang pertama, kita ada calculation 1 dan kita ada juga type of calculation 2. Ada 2 pattern. Okay, it depends kepada maklumat yang diberi dalam soalan. Okay, kita tengok pattern yang pertama. Dia pun nak bagi tahu formula. Okay. Patah balik. Okay. Dekat sini, kita tengok sini sekejap nah. Okay, Dalton's law kata P total adalah jumlah keseluruhan partial pressure.
Soalannya adalah kita akan mudah kira kalau kita tahu nilai partial pressure tu dalam soalan. Contohlah dia kata ini 5, ini 5, ini 3. So kita tahu partial pressure dia 13. Senanglah. Tetapi soalan akan bagi berbeza, dia tak bagi directly. Dia akan minta kita kira dulu macam mana nak kira partial pressure. Kan macam mana nak kira partial pressure? Sebelum kita nak dapat P total, kita kena kira dulu yang partial ni. Okey. Cara pengiraan dia bergantung kepada maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, kita boleh gunakan dua kaedah. Dua formula. Yang pertama, PA sama dengan XAPT ataupun boleh guna ideal. PA sama dengan NA lah. Mol ke atas A. NART per V. Ada dua cara pengiraan. Okay. Sama ada kita gunakan formula PV equals to nRT dengan replacekan N tu sebagai NA punya ataupun gunakan formula yang ini. Okay. Nilai XA ni adalah apa? Siapa ingat lagi XA tu apa? Jadi kecil pula kat sini. Siapa ingat lagi XA tu adalah istilah apa? Kita belajar chapter 1 dulu. Mole fraction. Yes, thank you, mole fraction. So kalau kita pecahkan mole fraction ni, dia akan jadi PA sama dengan NA over N total P total. PT tu P total. Macam tu. So partial pressure boleh dicari menggunakan formula yang pertama atau formula yang kedua. Right, so kita tengok pattern yang pertama dulu. Dah nak? Okay, calculation yang pertama. Okay, consider in a case in which two gases, okay, kita ada two gas, satu A, satu B, are in the container of volume V. So dalam bekasi lah. Okay, katakan maklumat yang awak ada adalah ataupun soalan dia kata calculate. Kat bawah lah. Salah. Soalan kata calculate. Okay, calculate yang pertama, partial A berapa, partial B berapa, lepas tu P total berapa. Dia soalan dia bermula dengan calculate partial pressure. Okay, so maklumat yang diberi contoh. Okay, dia bagi A katakanlah 100 gram, B katakanlah 150 gram. Besarnya tak apalah, ni contoh saja. Okay, so soalan saya, awak ada maklumat gram, okay, awak adalah nilai pada STP contohnya awak ada nilai pressure dan awak ada nilai T dan awak ada nilai V. So kalau kita bermula dengan ayat nak cari partial pressure dulu, kita ada maklumat gram, apa formula yang awak boleh pakai? Pakai formula apa? Saya nak kira PA. Saya nak kira PA. Maklumat yang awak ada adalah temperature, ni tak adalah. Awak ada temperature, ada volume, ada mass. Macam mana nak kira nilai partial pressure A? Mana? Gunakan NART per V. Okay, sebab awak kena cari partial pressure A dulu. So kita guna yang inilah. Macam mana nak cari N? N ni kita ambil berdasarkan mass over molar mass. Kan? N dia adalah 100. Molar mass dia katalah dia bagi siapa-siapa 44 ke, kita dapatlah dia punya mol. So maksudnya kita kena gunakan PV equals to nRT. Sama juga untuk B. PB pun kita boleh guna NB RT per V. Okay, so nak cari PT dia akan jadi PT sama dengan PA tambah PB. Okay, so contoh calculation yang pertama ni melibatkan penggunaan PV equal to nRT di mana soalan minta bermula dengan calculate partial pressure. Okay, contoh soalan kedua. Okay, ni dah salin dulu. Dah. Okay. Contoh soalan kedua. Okay, dia bagi A dengan B tetapi maklumat dia berbeza. Dia bagi PT. Given PT.
Lepas tu contohlah dia kata calculate P total sama dengan berapa. Lepas tu cari dia punya PA. Lepas tu baru cari dia punya PB. Nampak tak pattern dia? Calculation yang pertama, kita cari partial pressure dahulu, baru cari P total. Calculation yang kedua, kita cari P total dulu, baru cari partial pressure. Faham? Okay, kalau kita cari P total dulu, macam mana kita nak kena buat? Awak ada mass untuk A dan juga mass B. Macam mana nak buat? Kau nak cari P total dulu. Okay, caranya adalah P total boleh dicari melalui mol total RT per V. Okay, macam mana nak cari mol total? Mol total adalah mol A tambah mol B. Macam mana nak cari mol? Berdasarkan dia punya mass, cari dia punya mol. So awak akan dapat dia punya P total. Okay, bila soalan pertama dah ada nilai P total, maka untuk meneruskan soalan kedua, awak boleh guna PA sama dengan XA PT. PT ni ambil daripada nilai first calculation tadi. Okay, same goes to PB. PB sama dengan XB PT. Faham tak? Maksudnya untuk menggunakan calculation yang kedua, patternnya adalah kita mulakan soalan dengan P total. Okay, kalau untuk menggunakan calculation yang pertama, patternnya adalah kita mulakan dengan partial pressure. Okay, kalau kita dah ada nilai P total, maka kita boleh gunakan formula ini. Tak perlu kira lagi lah, dah kira di atas. Okay, alright. Mungkin awak tak nampak lagi. This is the idea baru. Nah, okay, kita cuba soalan. Okay, saya ada soalan example 1. Okay, awak decide apa yang awak nak kena gunakan. Okay, cuba buat. Sambil tu kalau awak nak rehat dulu boleh lah. Sambil-sambil awak buat tu nak pergi toilet dulu. Cari soalan sekejap. Okay, boleh tak tu? A gas mixture, apa ni? A gas mixture made of 6 gram oxygen, 9 gram CH4 is placed in a 15 liter vessel at 0 degree C. What is the partial pressure for each gas and what is the total pressure in the vessel? So dia minta partial pressure dulu. Okay, maksudnya dalam bekas, contohlah ya, dalam bekas kita ada oksigen dan juga kita ada CH4. Okay, oksigen dekat sini 6 gram. CH4 9 gram. Volume dia 15 liter, suhu dia 0 degree C, maksudnya 273 K lah. Okay. Nombor 1, nak cari pressure untuk oksigen dulu. Okay. Macam mana nak buat pressure oksigen ni?
Nak guna formula mana? Boleh tak kita pakai P oksigen sama dengan X oksigen PT? Boleh tak pakai yang ini? Tak boleh. Tak boleh sebab kita tak ada maklumat P total kan? Okey, maka Ya. kita kena guna PV NRT dulu. Okey, teruskan cari mol oksigen RT per V. Okey, nak cari mol oksigen dulu. Ambil 6 kan? 6 bahagi oksigen 32. Kirakanlah kat saya. Awak kiralah sendiri. Kalkulator di mana? 0.19. 0.19. Banyak tu ambil panjang sikit. 0.1875. Okey. Jangan round off. 1875, 188 kan? Ya. Jangan round off nah. Ambil 3 tempat. Kalau tidak final answer nanti lari. Okey. Mol bagi CH4. 9. CH4 berapa? 12, 16. 0.563. Okay, thank you. Okay. Alright, so cari bagi setiap satu. Gantikan. 0.188. R sentiasa gunakan yang tu nah 0.08206 tu. Temperature tukar 273, tukar pada Kelvin. Sebab dah tambah, dia tambah kosong kan. Volume dia 15. Okey, berapa partial pressure untuk oksigen? Berapa? Siapa dapat? 0.281. Okay, thank you. Unit apa? ATM. Yes. 0.281 ATM. Okay, settle untuk pressure bagi apa tadi? Oksigen. Next. Pressure bagi CH4. NCH4 RT per V. Teruskan. Kosong 0.841 ATM. Okay, 0.841 ATM. Okay, selesai nombor 1. Okay, next. Nombor 2. Nombor 2 nak cari P total. Okay, saya nak cari P total ni. Jumlah je lah kan. P total sama dengan pressure bagi oksigen tambah pressure bagi CH4. Sebab dua benda tu saja. Therefore, kita ambil lah 0.281 tambah 0.841. Jawapannya, Rasad? Satu 1.122 ATM. Okay, thank you. Okay, selesai. Okay, ini contoh yang pertama di mana kita gunakan ideal gas law untuk cari partial pressure dan lepas tu baru cari untuk Daltons iaitu P total. Okay, dia pengiraan lepas ni dia campur-campur tau. Dia tak semestinya satu soalan tu gunakan satu formula. Dia boleh combine banyak-banyak formula. Okay,
So ini example 1 selesai. Next kita pergi kepada pattern yang kedua, example 2. Okay, teruskan. Okay, kita bagi apa? Kita baca dulu. A mixture of gases contain 4.46 mole of neon, 0.74 mole of argon and 2.5 mole of xenon. So kita ada 3 lah. Neon, argon, xenon. Calculate partial pressures of each gases if the total pressure is 2 atm. Nah, dia dah bagi dah P total. Okay. So kalau P total dah diberi, macam mana nak cari partial pressure bagi setiap satu? Senang je lah, P total dah ada kan. So guna formulanya adalah P NE sama dengan X NE PT. Guna formula tu. Since PT dah ada. Cari dulu X NE. Cari X bagi setiap satu. Ini apa tadi? Cari X dulu kan. X NE sama dengan mol NE bahagi mol total. Okay, mol total tu berapa? Mol total tu adalah hasil jumlah mol NE campur mol AR dan juga mol XE. Mol total lah. So jumlahkanlah kesemuanya. Berapa mol total ni? 7.35. Okay, thank you. 7.35. Okay, so dah dapat mol total, boleh cari X untuk NE dulu. Mol NE bahagi mol total. 4.46 bahagi 7.35. Kira lah berapa? Apa ni? 4.46 0.60. 607. Okay. So kita dapat untuk NE. Awak boleh cari siap-siap lah untuk yang lain sekali. Lepas tu mol of X untuk AR pula. Madam kakak darab PT ke madam? Ke tak payah dah? Ha? Yang Tak, yang ni saya baru cari dia punya X. Oh. Kalau awak nak teruskan dekat sini, saya letak sebelah sini lah. PX. Bukan, tengok. Confused dah. PNE. NE sama dengan XNE PT. Lepas tu, baru masuklah 0.607 darab dengan 2. Okay, kira. Apa dia punya ni? .2 kah? Betul kah? Ya betul. 1.214 ATM. Okay. So dapatlah. Okay, teruskan. Yang ini bawa ke sini. Dia punya X dia. Teruskan. Ini sebab saya buat part by part tau. Kalau awak nak masuk siap-siap, boleh jugalah. Okay. Kira dalam tu siap-siap. Kalau saya buat asing-asing, saya tengok. Banyak sangat dia punya sebutan tadi. AR per NT sama dengan 0.74 bagi 7.35. X neon. N neon bagi NT. 2.15 bahagi 7.35. Ni 34 ke 35? 35. Kalau saya salah tulis, maklumkan ya. Yang ini 0.291. Okay, kira dia punya P.
Medium bukan XE Hmm. ke? Ha? XE. Saya salah tulis. Bawah ni XE. XE. Salah dah. Ni apa? XE, xenon. Xenon. Nilai betul tak tu? XE. 2.91 kali 2. Okay, berapa final answer? Untuk AR berapa? 0.202. 202. Okay, yang untuk XE? 0.585 ATM. 585. Okay. Itu jawapan dia lah. Okay, sila semak. 1, 2, 3. Okay, yang ni kita gunakan formula XE PT because kita dah ada given PT. Okay, right. So kalau boleh nampak pattern dia, Alhamdulillah. Cergas dah. Selesai nah? Okay. Ini adalah soalan yang example kedua. Okay, next ada lagi tak? Ini 3 dengan 4. Itu apa lagi? Ini tak nak lagi. Okey, awak teruskan kepada example 3. Teruskan. Kita buat latihan saja dulu lah. Soalan dia apa? The mixture of gases contain nitrogen, hydrogen, ammonia. If the total pressure is 1.5, what is the partial pressures of each component? Ni sama macam tadi kan? Sama macam tadi. Tak nak lah. Kejap nak jalan Sat. Okay. Soalan example 3 awak buat sendiri. Kita pergi kepada example, bukan soalan example, soalan tutorial 8. Okay, tutorial 8. A gas mixture containing 2.45 nitrogen, 3.10 neon occupies a volume of 2.5 liter. Calculate, okay, total pressures, lepas tu partial pressure. Okay, cuba cari yang ini. Yang tadi ada jawapan kat bawah tu, tak tahu betul ke tak, awak check lah nanti. Okay, buat tutorial yang ke-8 ni, silakan. Siapa dapat boleh share jawapan. Total pressure berapa? Okay, 2 soalan lagi. Tak nak jalan-jalan saya sini ada apa ni? Assumption. Okay, a gas mixture containing nitrogen neon occupies volume. Okay, kira total pressure. Macam mana nak kira total pressure ni? Dia nak kira? Cari mol total. Okay, very good. Cari mol total. Lepas tu, macam nak kira P total? P total sama dengan?
Minti Mol total. darab RT over V. Thank you. That's good. Okay, so kita gunakan N total lah sebab kita dah ada nilai mass di atas. Okay. Okay. Kita teruskan. Siapa dah ada nilai bagi tahu? Sambil-sambil tu saya buat maklumat dekat sini. Siapa dah ada beritahu nah? Kita ada nitrogen, kita ada neon. Nitrogen 2.45 gram. Neon 3.10 gram. Cari mol untuk nitrogen berapa, mol untuk neon berapa. Cari. N total sama dengan mol nitrogen tambah mol neon. Saya tulis ni tak nampak subscript tau. Awak subscriptkan dia mol total. Mol neon tambah. Okay, kira asal berapa kat saya? Mol total, siapa dapat? 0.241. Total lah tu? Ya. 241. Okay, thank you. Pengiraan mol jangan round off nah. Yang 3 dekat atas ni, yang 3 pula 2 kat atas ni ambil 3 decimal. 3 decimal places. Sekurang-kurangnya lah. Lepas tu bawah ni pun 3. Tak apalah kalau jawapan awak lari-lari sikit tu tak apa. As long as di dalam range lagi. Okay, so kita masukkan semua nilai. Akhirnya berapakah pressure total? Anyone nak try? Madam dapat 2.36 ke? Betul. 2.36 ATM. Saya dapat 2.37, lebih kurang lah calculation yang lama. Okay, yang lain semua dapat ke? As long as 2.3 is okay. 2.36, 2.35, 2.37 saya terima. Dapat nah semua? Okay, so yang kedua. Okay, sekarang awak dah ada P total. Now calculate pressure of N2 and also pressure of NE. Okay, since awak dah ada P total, therefore awak boleh gunakan XN2 PT. Untuk NE pun sama, XNE PT. Sebab dah ada P total. Okay, teruskan. Boleh masuk terus kot ni. Alah, saya tak tahu nilai mol di atas berapa. Awak kira lah. Nak tahu jawapan akhir dia je. Semua dapat kan? Siapa yang tak dapat boleh PM. Just in case tak berjaya menyelesaikan. Awak ambil ni ya, mol N2 bahagi mol total darab PT. Mol NE, ya, okey, apa jawapan dia? Yang Untuk N dulu. saya dapat 0.857 ATM. Okey, betul. Lagi satu. Lagi satu. Satu point 503. Okey, boleh? Alright, thank you. Atirah kan? Ya. Okay, thank you very much. So this is the answer.
Check your Madam. answer. Tapi dia nak dalam unit TOR. Lah. Okay, belum lagi rupanya. Okay, patah balik. Okay, thank you kerana memperingatkan saya. Okay, so kita nak dalam unit TOR. Saya pun tak garis ni unit TOR. Okay, so awak dapat ni betul dalam ATM tetapi belum habis. Okay, tukar kepada TOR. Sila tukar TOR. Macam nak tukar TOR? Darab kan? Darab 760 kan TOR? Darab sudah pun boleh. Ataupun saya kalau macam saya 760 TOR kan. So kalau awak ada 0.86 berapa TOR? Darablah juga 0.86 bagi 1 darab 760. Okay, berapa TOR? Okay, 60. Adakah awak dapat 653.60 TOR? Ya, sama Madam. Okay. Kemudian satu lagi pun sama. Dia akan jadi 1140 TOR. Okay, selesai. Ni baru betul. Yang ni dia nak tak kata apa kan dalam ATM lah. Okay, satu lagi betul lah tu. Kita kena beware baca ayat tak habis tadi. Ini unit apa dia nak. Okay. Right, so selesai nah. Okay, ini adalah contoh yang menggunakan NT pula. Okay, satu lagi last question. Okay, awak baca yang ini maklumat dia terhad. Kalau ada kita yang maklumat yang macam ni, apakah idea yang awak nak kena buat? Okay, kita baca dulu. Sebab soalan tak sentiasa dia akan bagi mass, small macam tu kan. Kalau dia bagi mass, small tu mudah lah. Tapi kalau dia bagi macam ni, kita baca. A sample of ammonia is completely decomposed to nitrogen and hydrogen gas. Overheated iron wool. Total pressure is as given dalam millimeter mercury. Calculate partial pressures of nitrogen and hydrogen. Okay, dia tak bagi mass ataupun mol. Dia cuma bagi P total saja. Tapi kita nak cari dia punya partial pressure. So macam mana awak nak buat? Okay, saya bagi awak baca dan cuba dulu. Siapa yang ada jawapan boleh maklumkan. Macam mana nak buat ni? Tak ada maklumat ni. Kita boleh pakai kaedah ratio. Kita boleh guna ratio. Madam kena buat equation. Okey, siapa ada jawapan dan nak cuba? Salah tak apa, kita boleh belajar. Siapa ada idea? Tulis equation dulu. Okey, equation dulu. Betul. Janhong dapat berapa? Bagi H2 bagi itu H2 dapat 22.4 64 cmHg.
Lagi satu. H2 itu H2 ah. H2 tadi. Okey, Lagi. kalau N2 nitrogen Sekejap. H2 tadi berapa? Nak 4. Tadi kalau MMHG lah, saya tak tukar unit lah. 226.4 tadi H2 and then bagi N2 56.6 mmHg. Okay, tak, thank you Jan Huang. Cuba lagi. Idea tu ada, awak kena buat equation tu betul, tapi final answer awak tadi ada salah. Tak apa, awak boleh cuba lagi. Okay, yang lain? Yang lain? Madam, nak try? Okay, Aidil. Yang apa? Yang N2 tu dapat 0.372 ATM. Cuba convert mercury Sat. Ya. Berapa ATM tadi? 0.373 ATM. 3. Kalau saya convert mercury tak dapat jawapan. Tak apa, cuba lagi. Okey, jawapan awak kekalkan dalam mercury because kita dia bagi P total dalam mercury kan. So awak boleh kekalkan dalam mmHg. Okey, tak perlu convert dalam ATM sebab kita tak gunakan constant R. Okey, kita tak guna constant. Kalau kita guna constant R dan baru kita convert kepada ATM. Okay, thank you Aidil. Cuba lagi nak. Okay, yang lain. Cuba je, tak apa. Tanya siapa pula? Junhan. Dapat tak? Saya dapat partial pressure bagi nitrogen ialah 141.5 mm mercury. Okay. Nitrogen berapa? 141.5 mm Hg. Okay, satu lagi hydrogen. 424.5. Okay, thank you. Okay, ini jawapan dia yang betul. Thank you Junhan. Okay, ini jawapan dia. Okay, untuk nitrogen 141.5 mmHg, untuk hydrogen 424.5 mmHg. Okay, so kita tengok di manakah kesalahan yang mungkin awak tak sedar terbuat kan. Okay, so kita tengok. First of all tadi betul kawan awak kata kena buat equation. Sebab kita nak, maksudnya dalam bekas tu kita ada nitrogen dan juga hydrogen. So kita buat equation dulu. Amonia dikompos kan, boleh patah balik lah menghasilkan nitrogen dan hydrogen. Okay, kita balancekan equation. Balancekan ya. Kena ada 2 kat sini. So dekat sini kena ada 3. 6. Okay. So daripada sini kita boleh buat equation, kita buat perkadaran. Sini kita ada 1 mol, sini kita ada 3 mol. 1 dengan 3. Kita ambil dia punya mol dekat depan tu. Ni 3 dengan 1 kan. Okay. So kalau kita nak, kita dah ada P total, bermaksud kita boleh gunakan formula. P untuk nitrogen sama dengan X untuk nitrogen darab P total. Tapi kita tak ada nilai X tu. So untuk cari nilai X, caranya adalah kita gunakan ratio. Kita tahu N total dia kita ambil 1 tambah 3. Kita ambil 1 tambah 3 iaitu 4. Maka untuk X bagi nitrogen kita ambil, nitrogen ni kita ambil nilai dia 1 kan? 1/4. Okay, kalau untuk hydrogen pula, hydrogen kita ambil 3/4 macam tu. Boleh tak? Yang ini total dia 4. Okay, so untuk nitrogen 1/4, yang ini 3/4. Kita ambil berdasarkan ratio dia. Okay, so masukkan dekat sini 1/4 darab 566 mmHg. Manakala untuk siapa tadi? Hydrogen, X hydrogen PT sama dengan 3/4 darab 566 mmHg.
HG. So awak akan dapatlah jawapan seperti di atas. Okey, itu cara dia. Okey, boleh nak? Jadi pattern yang kedua adalah sekiranya awak diberi soalan yang tidak ada makluman tentang dia punya mol dan sebagainya, kita boleh ambil dia punya mol, nisbah mol di depan tu. Kita jadikan dalam bentuk mol fraction. Okey, so dapatlah jawapan. Selagi mana kita tak perlu gunakan constant R, kekalkan sahaja nilai unit akhir dalam pressure tadi. Okey, ada lagi tak? Okey. Itu saja untuk hari ini. Saya nak masuk yang belakang tapi dah macam banyak sangat pula awak belajar hari ni. Tak nak tengok apa ada lagi. Okey, ini kita pergi hari Khamis lah. Nah, yang ini. Nanti banyak sangat. Okey, jadi hari ini awak belajar apa? Kita pergi kepada okay, so tengok hari ini awak belajar define and perform calculation untuk Daltons. Okay, Daltons kita dah masuk tadi. Okay, Daltons law kata apa ya? P total adalah sum of all the pressures in the mixture. Okay. Kemudian perform calculation. Itu je lah. Kita buat calculation je banyak hari ni. Ni dua ni belum lagi. G dengan H ni belum lagi. Okay, kita buat calculation dan tadi kita buat graf kan. Okay, so sampai situ saja. Next class saya akan masuk ideal and non-ideal behaviors dan juga condition untuk real gas. Okay, so kita ada setengah jam lagi lebih kurang masa dia. Jadi dalam masa minit-minit yang terakhir ni saya nak awak selesaikan graf tadi. Okay, mana dia graf tadi? Mana tah graf tadi? Okey, sini. Okey, selesaikan graf ni lah. Okey, jadi untuk hari ni yang pertama tadi kita belajar buat graf. Okey, yang pertama adalah yang pertama awak tahu keadaan STP dan RTP. Catat nak. STP ada 1 ATM 22.4 liter 0 degree C. RTP adalah 1 ATM 24 liter 25 degree C. Itu poin yang pertama. Yang kedua awak belajar buat graf. Buat graf biasanya pressure akan jadi Y. So yang lain tu awak boleh modifykan dia. So cari nilai MR daripada graf, ini cara dia. Kemudian dah belajar untuk state Dalton. Dalton adalah PT sama dengan sum of partial pressures. Okay. Dan nak cari partial pressures adalah bergantung kepada maklumat yang diberi dalam soalan. Awak boleh gunakan ideal gas law, PA sama dengan NA over RT. RT over V ataupun guna XAPT. Okay, patternnya saya dah beritahu. Biasanya kalau kita nak cari dulu partial pressure, kita gunakan ideal. Lepas tu baru kita combine dia punya pressure. Tapi kalau dia minta cari P total dulu, kita cari P total, dia baru gunakan XAPT. Alright, so itu saja untuk hari ini. Awak ada setengah jam lagi, sila selesaikan graf yang saya minta itu sekarang. Kemudian submit dekat GC pula, submit dekat channel. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Kakak ni? Attendance tadi semua dah isi ke? Okay, saya bagi lagi sekali attendance. Okay, sila key in attendance untuk orang yang belum key in. Sila masukkan attendance masing-masing. Okay, alright, yang dah selesai awak boleh live dulu kemudian sambung graf. Okay, sambung buat graf, lepas tu submit. Okay, terima kasih.